Namun, identiti bahasa ini mula hilang di buminya sendiri sejak era penjajahan. Datuk, setelah 63 tahun kita merdeka, bolehkah saya mengatakan bahawa kerajaan gagal memartabatkan bahasa Melayu? Setiap orang yang menjadi warga negara Malaysia perlu menguasai tahap minimum. Arti faham, boleh bertutur. Faham itu tahap minimum. Tapi yang minimum pun ternyata tak tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang tonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bahagia. Oke, di kesempatan kali ini saya mau react sebuah video dengan judul Kerajaan Malaysia gagal untuk bisa memartabatkan bahasa Melayu. Oke, seperti apa videonya? Kita akan lihat dulu sebelum nanti kita berkomentar. Ratusan tahun tanah ini menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca dalam dokumen rasmi kerajaan, hubungan diplomatik, bahkan dalam perkembangan ilmu di alam Nusantara. Namun, identiti bahasa ini mula hilang di buminya sendiri sejak era penjajahan sebelum 1957 sehinggalah hari ini. Dianggap ketinggalan bagi sesetengah golongan elit yang lebih lunak berbicara bahasa Inggeris. Agenda bahasa Melayu juga kian dipertikai sehingga menjadi kontroversi melatari sosiopolitik negara. Persoalannya, adakah kerajaan selama ini gagal memartabatkan agenda bahasa? Atau wujud satu gerakan terancang yang mahu ubah identiti negara yang bersendikan bahasa Melayu, termasuk dari pihak kerajaan sendiri? Untuk perspektif malam ini, saya bersama dengan seorang tokoh bahasa, Datuk Dr. Awang Sarian, untuk membincangkan topik memartabatkan bahasa Melayu. Datuk, setelah 63 tahun kita merdeka, bolehkah saya mengatakan bahawa kerajaan gagal memartabatkan bahasa Melayu? Untuk berlaku adil, saya kira saya tidak berani mengatakan gagal 100%. Tetapi ungkapan yang biasa saya gunakan ialah berlakunya keadaan pasang dan surut. Pasang pada saat pemimpin kita beriltizam tinggi. Dengan iltizam tinggi, sebagai contoh pada zaman Tun Razak, sewaktu Menteri Pendidikan Tun Pating Abdul Rahman Talib menggerakkan peralihan sistem sekolah Inggeris kepada sekolah kebangsaan, itu melahirkan jutaan lepasan sekolah kebangsaan yang membuktikan kemampuan bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu. Dan inilah lepasan sekolah kebangsaan yang jutaan itu yang menjadi tenaga penggerak pembangunan negara dalam bidang apa? Teknologi, bidang pendidikan, pentadbiran, kehakiman, segala bidang. Dan itu keadaan yang pasang. Demikian juga dalam soal pentadbiran, undang-undang sebagainya. Tetapi keadaan itu kadang-kala surut apabila ada pengenalan dasar dan program seperti PPSMI, pengajaran sains, matematik dan bahasa Inggeris, yang menyebabkan pencapaian pelajar kita merudum. Cita-cita untuk menjaga mereka lebih fasih dalam bahasa Inggeris, lebih hebat dalam sains matematik ternyata gagal kerana program itu bukan program yang tepat. Bahkan berlaku kepesertaan pencapaian matematik bahasa Inggeris dan di peringkat antarabangsa, PISA, TIMSS yang menguji kecekapan pelajar kita sains matematik pun ternyata merudum. Nah, ini keadaan pasang surut ini saya kira yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan supaya kita jangan sentiasa surut. Mesti sentiasa air itu biar pasang senantiasa. Ya. Bagaimana pula dengan tahap penguasaan bahasa Melayu di kalangan rakyat Malaysia? Kita lihat setelah lama merdeka masih ada lagi rakyat Malaysia yang tak fasih berbahasa Melayu tu. Itu saya katakan secara mudah, ungkapan saya, semua pemilik MyKad dan MyKit atau semua pemilik kad pengenalan Malaysia itulah pemilik bahasa Melayu. Sewajarnya kalau di luar negara lain, kefasihan dalam bahasa negara atau bahasa bangsa itu menjadi prasyarat untuk menjadi warga negara. Oleh sebab tidak di Malaysia. Dalam pelbagai ada, iaitu setiap orang yang menjadi warga negara Malaysia perlu menguasai tahap minimum. Arti faham, boleh bertutur. Faham itu tahap minimum. Tapi yang minimum pun ternyata tak tercapai. Misalnya sewaktu dulu ada program PLKN, ya, latihan khidmat negara. Kajian dibuat, lepasan SPM di negara kita ada yang tidak faham bahasa Melayu.
Wow. Di kampung-kampung baru pun banyak. Tetapi saya juga selalu mengatakan berlaku adil. Ini bukan soal kaum, bukan soal keturunan. Kerana ada juga orang Melayu sendiri yang sama dia tidak fasih, tak cukup fasih, ataupun malu-malu, tidak yakin bahasa Melayu itu boleh digunakan untuk mengungkapkan hal-hal Tidak yakin ya. tinggi, soal pentadbiran, undang-undang, ilmu, sehingga timbullah. Datuk setuju ada pandangan mereka yang mengatakan bahawa bahasa Melayu ni tidak ada nilai intelektual, dia tidak ada nilai komersial. Maknanya bila mereka nak bercakap sesuatu yang berbunyi intelektual, mereka kena tukar ke bahasa Inggeris. Ini yang dikatakan oleh almarhum Profesor Hussein Alta sebagai minda terjajah, the captive mind. Kita beranggapan milik asing itu yang mampu. Sedangkan ini sudah dibicarakan oleh Ibn Khaldun, Malik bin Nabi dan banyak sarjana, iaitu apabila kita kehilangan rasa bangga dan yakin pada milik sendiri, itu yang terjadi. Sedangkan bangsa-bangsa besar, saya ada pengalaman 5-6 tahun ditugaskan oleh kerajaan di negara China. Mereka sekarang penguasa ekonomi utama dunia, tapi mereka tetap unggul dengan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Bahasanya bahasa sendiri ya. Terhadap bahasa asing, China jelas. Di universiti tempat saya ditugaskan sekarang 120 bahasa asing diperkenalkan. Tapi mereka tak pernah berganjak tentang peranan bahasa negara. Soal pentadbiran, pendidikan, undang-undang, media massa dan tempat awam. Pergilah ke negara China. Sukar untuk kita dapat melihat bahasa asing itu utama seperti mana di negara kita. Di Jerman, saya pernah menjadi profesor pelawat 2 kali. Dan ternyata Jerman pun masih tetap teguh. Perancis bahkan ada undang-undang yang lebih kurang bunyi undang-undang Tubon yang membolehkan badan perancang bahasa itu mengambil tindakan undang-undang. Misalnya sebuah syarikat yang tidak mengutamakan bahasa Perancis dalam web itu didenda sekian ribu euro. Arti tindakan tegas begini yang saya kira perlu kita contoh di Malaysia supaya Jadi, dia bahasa. berbalik kepada isu kefasihan bahasa sebentar tadi. Bolehkah kita menyalahkan sekolah vernakular? Saya kira bukan soal sekolah vernakular itu ada satu kata-kata angkubah, satu variabel. Tapi bukan itu satu-satu faktor. Faktor paling penting saya kira pertamanya soal di sekolah kebangsaan sendiri pun ada kelemahan itu. Jadi artinya pertama yang dikatakan pembudayaan. Pemupukan bahasa Melayu sebagai bahasa budaya tinggi, bahasa sosial. Adakah bahasa itu hanya cukup di sekolah? Di luar sekolah, orang mula pergi dalam konteks penggunaan bahasa yang cacat merbah, bahasa rojak, bercampur aduk. Sebahagian juga mungkin kerana terpengaruh oleh media, oleh budaya asing. Maka ni bagi saya ini harus dilihat dalam satu kerangka besar perubahan minda masyarakat melihat bahasa negara itu sebagai suatu tanggungjawab sosial, bukan sekadar untuk lulus SPM. Gagalnya Malaysia memartabatkan bahasa Melayu. Hal ini disebabkan karena pola pikir dari masyarakat Malaysia yang tidak yakin dengan bahasa nasionalnya sendiri, yang penuh nilai ekonomi ataupun yang lain-lain. Hal ini terbukti banyak orang Malaysia yang tidak fasih dalam bahasa negaranya ataupun bahasa Melayu. Dan juga karena banyak hal seperti ada sekolah vernakuler dan bagaimana masyarakat Malaysia itu menyikapi bahasa Melayu itu tidak dengan baik, mencampur adukan dalam bertutur sapa dengan bahasa Inggris. Dan hal ini tentunya tidak mungkin bagi Malaysia untuk bisa mengantarbangsahkan bahasa Melayu sendiri karena yang lebih luas, seperti halnya yang sempat diusulkan oleh mantan Perdana Menterinya. Demikian teman-teman, sebuah video dengan judul Kerajaan Malaysia gagal memartabatkan bahasa Melayu. Menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.